Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak sambung kita punya pembelajaran iaitu unit 5 sifat cahaya. Okay, so kita nak belajar tentang faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Okay, so pada buku teks di muka surat 92. Okay, boleh rujuk, ni ada eksperimen yang dilakukan, so boleh buat di rumah. Okay, so yang pertama kita nak tengok ada dua faktor yang mempengaruhi ni saiz bayang-bayang. Yang pertama iaitu jarak sumber cahaya dengan objek. Okey. Yang kedua jarak objek dengan skrin. Okey, so jarak objek dengan skrin. So dalam buku teks tu, buku surat 92 itu adalah fokus kepada jarak sumber cahaya dengan objek. Okey, so saya akan terangkan dua-dua sekali lah. Okey. So yang pertama kita akan pergi kepada jarak sumber cahaya dengan objek. Okey, so kat sini yang kita perlukan benda yang kita perlukan, ada yang kita perlukan iaitu satu skrin, okey, skrin tabir. Okey, kita ada objek dan kita ada sumber cahaya lah. So boleh guna benda lain lah, torchlight ataupun lampu flashlight lah. Okey, so guna apa yang ada kat rumah, benda-benda. Okey, so dekat sini antara skrin dengan objek ni kita ada distance ni jaraknya, so kita tak satu distance lah. So satu tempat ni dan dia tak bergerak pun Yang ni memang kita statekan memang itu saja. So yang akan kita ubah, yang akan kita gerakkan adalah sumber cahaya. Jarak sumber cahaya dengan objek. So sumber cahaya dengan objek, jarak ini kita akan ubahkan. Okay, so bila kita ubahkan, kita nak tengok macam mana bayang-bayang tu terbentuk. Okay, so kita tahu bayang-bayang terbentuk jika ada objek yang menghalang sumber cahaya. Okay, sebab cahaya ini bergerak dalam garis lurus. Okay, so dekat sini sebelum kita buat eksperimen, kita nak tahu pemboleh ubah. So kalau ada eksperimen, mesti ada pemboleh ubah. Okay, kita ada 3 pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi, kita gunakan pendeknya adalah PM. Okay, so PM ini adalah benda yang kita ubah. Dalam eksperimen itu kita ubah dia. Okey, so dalam kes ini kita adalah jarak sumber cahaya dengan objek. So jarak sumber cahaya ni kita akan ubah dia. Okey, so itu adalah PM kita. Okey, pemboleh ubah bergerak balas iaitu PB. Okey, PB ni benda yang kita nak catat, kita nak rekod. Okey, akhir eksperimen nak tengok apa? Benda yang kita nak tengok. Okey, so kita tengok saiz bayang-bayang. So nanti bila kita buat, so kita nak tengok saiz bayang-bayang. Okey, macam mana jadi dengan bayang-bayang tu punya saiz. Okey, yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan, PL. PL adalah benda yang pegun, yang tetap, tak berubah sepanjang eksperimen itu, benda itu sama sahaja. Okey, so adalah jarak objek dengan skrin. So ini objek, ini skrin. So ini adalah jaraknya. So jarak ini kita tak akan ubah. Okey, tak akan ubah langsung. Okey, so dekat sini yang kita akan ubah adalah jarak objek dengan sumber cahaya. So kat sini kita ada kad. So A. Okey, kita tengok kalau dekat A macam mana dia punya ni. Okey, so A ni dekat lah dengan ni. Okey, so B. Okey, untuk B jauh sikit lah jaraknya. Okey, dan yang ketiga adalah C. Okey, so kita nak tengok macam mana apa yang terjadi pada bayang-bayang, saiz bayang-bayang apabila kita ubah kedudukan sumber cahaya. So daripada sini di sini dan di sinilah, maksudnya semakin jauh. Okey, so kita akan buat. So saya kena tutup lampu sikit baru kita nampak macam mana nak ni. Okey, kita tengok so sekarang ni ada ketiga kedudukan. So sumber cahaya daripada yang paling dekat dengan objek. Okey, so kita tengok ada bayang-bayang. Okey, kita akan bawa daripada A pergi ke B. B maksudnya lebih jauh. Okey, kita akan lihat. Dan akhirnya kita pergi pada C. C ini lebih jauh. Okey, so kita boleh tengok macam mana keadaan ini bayang-bayang tersebut. Okey, kita mula balik. Okey, daripada A, okey, pergi pada B. Okey, dan akhir sekali pergi pada C. So apa jadi pada bayang-bayang? Saiz bayang-bayang apa jadi? Okey, saiz bayang-bayang tu semakin berkurang, semakin kecil. Okey, so maksudnya semakin jauh jarak sumber cahaya, jarak sumber cahaya dengan objek, kita punya bayang-bayang akan menjadi semakin kecil. Semakin berkurang. Saiz bayang-bayang tu akan menjadi semakin berkurang. So ini paling dekat. Paling dekat, besar. Dan lepas tu kita jauhkan sikit, dia dah kecil. Dan lagi jauh, makin lagi kecil. So maksudnya perkaitan adalah
apabila jarak, jarak sumber cahaya dengan objek, semakin jauh, maka saiz bayang-bayang akan berkurang. So itu kita akan buat kesimpulan macam mana nak buat kesimpulannya. Untuk kita buat kesimpulan, untuk kesimpulan kita gunakan ayat ni. Ini untuk kesimpulan kalau kita ada corak untuk dua-dua corak PM ada corak, PB pun ada corak. Semakin corak PM, semakin corak PB. So corak ini kita tak boleh guna kan. So corak ni tak boleh guna, tak boleh tulis macam tu, PM pun tak boleh tulis macam tu, corak tak boleh tulis macam tu, PB pun tak boleh macam tu. So macam mana kita nak buat? So kita akan tukarkan. Tukarkan ayat ni So corak semakin, kita akan guna semakin, semakin bertambah jarak sumber cahaya dengan objek. Semakin bertambah jarak sumber cahaya dengan objek, semakin berkurang saiz bayang-bayang. So itu adalah kesimpulannya. Untuk kesimpulan. Dalam eksperimen juga biasa kita mesti ada tujuan. So ayat untuk tujuan kalau dalam peperiksaan, mesti jawab untuk menyiasat hubungan di antara PM dan PB. So dalam kes ini kita nak tukarkan PM dan PB ni. Kita tak nak pakai PM dan PB. Kita tak boleh salin semua ni. Kita kena tukarkan. So macam mana nak tukar? Kita akan jadikan untuk menyiasat hubungan di antara jarak sumber cahaya dan objek dan saiz bayang-bayang. So itu jawapan yang perlu ada kalau ada soalan tujuan lah. So untuk tujuan. So kita nak buat seterusnya. Kita nak sambung seterusnya untuk poin yang kedua, iaitu faktor kedua, jarak objek dengan skrin. So jarak objek ni dengan skrin. So kita nak ubah ini pula. Kita tak nak bagi ini duduk tetap. Kita nak ubah dia. So yang ini tak ada eksperimen dalam buku, tapi memang selalu keluar dalam eksperimen. Dalam peperiksaan. So kita akan buat dan nanti anak-anak yang kena, murid yang kena tentukan sendiri apakah dia punya tujuan, apakah dia punya kesimpulan. So kita tunggu sekejap, kita setting tempat dulu. Saya dah sediakan bahan. So sekarang ini kita nak ubah, iaitu eksperimen yang kedua, iaitu jarak objek, faktor kedua, jarak objek dengan skrin. So jarak objek dengan skrin kita akan ubah. So ada ketiga kedudukan kat sini, A, B dan C. A paling hampir dengan skrin, B jauh sedikit, sederhana, dan C paling jauh. Dan kita akan tetapkan ni, sumber cahaya ini tetap. So kita biar dia dekat sini saja. Kita tak nak ubah dia. So yang kita ubah adalah yang ni, jarak objek ni. So kita tengok apa yang berlaku. Kita tengok apa yang berlaku. So sekarang ini adalah pada kedudukan A. Paling dekat dengan skrin. Bila kita jarakkan sedikit, kita tengok apa jadi dengan bayang-bayang tu tersebut. Dan seterusnya kita jauhkan lagi. Kita tengok apa jadi dengan bayang-bayang. So apa jadi dengan bayang sebenarnya? Semakin menjauhi, semakin jauh, jarak objek, dengan skrin, saiz bayang-bayang menjadi semakin besar. So saya lupa pula nak tunjuk pembuli ubah. So ini pembuli ubah kita. So kita tutup sekejap. Ini pembuli ubah kita. Kita ada 3 pembuli ubah. Ingat balik, pemilihan manipulasi. Manipulasi adalah sesuatu yang diubah. Awak ubah, nak buat eksperimen, kita ubah. So dalam kes ini kita ubah apa? Kita ubah jarak objek dengan skrin. So ni jarak objek dengan skrin. So PB, apa yang kita nak lihat, apa yang kita nak tengok, apa yang kita nak catatkan. So kita nak catatkan pembentukan bayang-bayang. Kita nak tengok saiz dia. Kita nak tengok saiz bayang-bayang. So itu adalah kita punya PB. Dan yang ketiga, PL. Apakah yang dimalarkan? Pembuli ubah dimalarkan. Dimalarkan ni maksudnya sama. Sepanjang eksperimen kita biarkan sama saja. Tak. So apa yang sama adalah kedudukan sumber
cahaya. Okey, so sumber cahaya ini kita akan maintainkan lah. Okey. So mari kita tengok okey apa yang berlaku. So apa yang berlaku adalah so kita apabila okey, so kita nak buat dia punya kesimpulan berdasarkan apa yang kita dapat. Okey. So ini jarak dia. So jarak objek dengan skrin. Okey, semakin jauh jarak objek dengan skrin, okey, semakin bertambah ataupun semakin besar saiz bayang-bayang. Okey. So macam mana kita nak buat ayat? Kita boleh guna pola juga. Kita guna pola. Semakin bertambah jarak objek dengan skrin, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Okey, itu yang kita boleh buat lah. So itu kesimpulan untuk eksperimen ini. Okey, so kalau kita nak buat dia punya tujuan, okey, soalan tujuan, boleh gunakan yang sama juga untuk menyiasat hubungan di antara PM dan PB. So tapi PM dan PB tu kena ubah lah. So untuk menyiasat hubungan di antara okey, jarak objek dengan skrin dan saiz bayang-bayang. So itu yang kita nak. Okey, so itu dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. So ini adalah dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. So kita boleh study dalam buku teks lah. Okey, so boleh buat eksperimen ni dekat rumah. Okey, simple saja guna objek silinder saja. Okey, dan kita nak nampak clear lagi, kita boleh tabir ni, kita letak dengan A4. Okey, dan kita boleh draw dia punya pembentukan bayang-bayang. So bila ada contoh ni, okey, macam ni, okey, so kita draw, okey, pada satu kertas, okey, dan kita keluarkan, so tandakan A lah, okey, dan kita gerakkan, kita draw lagi, ambil kertas baru, draw, okey, dan kita tandakan B dan seterusnya C lah, okey, so kita boleh tengok dia punya pola dekat situ, okey, so semak cuba kat rumah. So jangan lupa ulang kaji. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.